Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good day to all of you. And today we are going to look at. Okay, so the lesson today sebenarnya hari ni Captain nak mengajar kamu pasal tenses. Terus nanti kadang akan ada kerja kamu yang melibatkan tenses lah. Okay, so we're going to look back at the tenses. So before we begin, let's start with bentuk ayat. Okay, so bentuk ayat. So in English we have a lot of we have a lot of different types of sentences. So today I'm going to teach you one of the simple sentence punya format. Okay, actually Captain dah pernah ajar dalam kelas, so we're just going to do like a revision for you so that you can understand better about how the tenses work. Alright, so first and foremost we're going to start with the formula. We're just going to change the layout of this thing. We're going to make it landscape so it will be a bit easier for you. Right? Okay, so the formula begins with who, okay, do, then what, then how, where, and when. Okay, so this one, some of you should be able to remember this. Okay, we just highlight them a bit and increase the font so that you can see clearly. Okay, yeah, I might sorry about that. That's my phone. Okay, let me just put that into silent so that at least it won't bother us. Okay, alright. Yeah, there we go. So it's this is the formula. This is the formula. Who, do, what, how, where, and when. So who is basically orang yang membuat dalam ayat tu, ataupun the person who is doing it lah. Okay, or some of you who understand, aku yang pernah belajar before this, you know it's actually subject lah kan. Okay, so let's start. For example, Ali. Okay, Ali do what? Ali play. Okay, change that to red later. Okay, Ali play what? Ali play football. Ali play football how? And then I told you already, how ni is perkataan yang ada ly kat belakang tu. So Ali play football happily. Right? Where? At the field. When? Yesterday. Okay? And bila dah siap, you look at when, and then you go back to do. Okay? To see whether is it correct or not. Because kat sini dengan sini, you can see something is wrong there. Okay? This is in the past. So you have to add ed. You have to change it into the past tense. Alright? So this is something yang kamu dah belajar ke dalam kelas. I'm just here to remind you, to revise you a bit. Okay, untuk kita ingatkan balik lah apa yang dah pernah belajar, takut kamu lupa kan. So bila dia macam ni, okay, so the verb, this is what we call verb, action, do, action, verb ni, dia depends on the time. Most of the time dia bergantung pada masa, masa, and also dia also bergantung pada orang jugalah. Tengok kepada keadaan. Okay, tengok kepada jenis tense dia tu. Okay, most of the times the tense will depend on who the person is, and also very importantly it will depend on the time. Okay, when benda tu berlaku. Sebab setiap perkara, setiap perbuatan in the English language, setiap perbuatan kan dia dalam bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu dia berbeza tau. Macam mana dia berbeza? Because dalam bahasa Melayu contohnya kita kata main. Okay, dalam bahasa Inggeris bila kita kata main, dia tak lengkap. Okay, so dalam bahasa Inggeris dia ada sedang bermain sekarang. Okay, dia ada telah bermain, dia ada selalu bermain, dia ada akan bermain, dia ada sedang bermain pada masa dahulu, dia ada sedang bermain pada masa hadapan, akan sedang bermain. Nampak? So bila kita kata main saja dengan orang putih ni, diorang takkan faham main, diorang kata main bila. Nampak? So in the English language, verb, action ataupun perbuatan dia akan sentiasa ada
tenses ataupun masa bila benda tu dibuat ataupun akan dibuat ke ataupun telah dibuat ke, dia mesti ada masa. Okay. So just think of it like that. So bila kita write sentences in English, bila ada verb, okay, kita kena pandai kenal pasti verb. Verb tak tahulah kan, dia action kan. Action dalam ayat tu perbuatan tu lah. So bila ada verb ni, tengok kepada masa dia, sama ada masa dalam ayat ataupun tengok kepada masa seluruh petikan ataupun masa cerita. Okay, tengoklah ayat tu dalam perenggan, dalam cerita ke apa kan. So dia kena bergantung kepada cerita, bergantung kepada perenggan, bergantung kepada petikan, bergantung kepada ayat. Akan ada masa di situ. Faham? Okay. Kalau dia tak bagi tahu spesifik masa, masa tu boleh juga diketahui daripada verb. Tapi kalau kamu nak buat verb tu, kamu kena tahulah masa dia bila. And you can find the time there. You can always find the time. So kat sini ni, the time is actually yesterday. Yesterday tu merujuk kepada past tense. So we're going to start with past tense dulu. Okay. So kita start with past tense. Apakah itu past tense? Okay. What is past tense? Past tense ni perkara yang telah berlaku. Maksudnya masa dia pada masa lampau, masa dahulu. Okay, so past tense ni dia ada 3 jenis. Okay, orang dia tak kisah Ali ke, Abu ke, Ahmad ke, my cat ke, my sister ke, my sisters ke, 2 boys ke, 4 men ke, 1 girl ke, dia tak kisah. Okay, dia boleh jadi apa, dia boleh jadi seorang, dia boleh jadi ramai, dia tidak akan mengubah verb itu. Okay, alright, so dia boleh jadi mana-mana. Alright, this is not a very good template. Never mind. Let's just do it. Okay. So we start with first example. Okay. So first one is played. Okay. So played ni, okay. Okay. Dia punya perkataan asal dia tu sebenarnya play. Okay. Apa yang berlaku is because the ed here. Okay. So kita tambahkan ed di situ. Alright, ini ialah contoh yang pertama. Ini jenis yang pertama, bukan contoh, sorry. This is the first type, okay? Alright, I'm not going to explain to you what is it, or what is the name, or whatever, tak payah. You just have to know that ada beberapa perkataan verb, ataupun kata kerja, ataupun action, bila kita ubahkan dia menjadi past tense, benda yang telah berlaku, contohnya main, past tense telah bermain lah. Okay, kita hanya perlu tambah ed. Ada satu lagi pula, okay, ada satu lagi pula, kita tak perlu tambah ed. Kita kena ubah terus. Okay, kita kena ubah terus. Contohnya 8. Okay, 8 ni ialah makan. So makan, perkataan asal dia ialah eat. Okay, perkataan asal dia ialah eat. So what happens here is that perkataan asal tu dengan perkataan past tense dia tu dia berubah. Okay, ini jenis yang berubah. Dia tak payah tambah ed, dia kena ubah perkataan tu. Ubah macam mana? Ubah macam-macam cara boleh. They can change into a lot of different words. Okay, it doesn't just change into satu jenis je, tak. Dia boleh berubah ikut cara dia tersendirilah. Okay, so macam mana nak tahu macam mana dia berubah, macam mana nak tahu perkataan mana yang berubah? Tak ada cara lain, kena buka kamus, kena baca buku, kena tahu sendiri. There is no formula to know that. Okay, you have to read a lot, ataupun you have to learn a lot. You have to look up in the dictionary, and then you will know yang how the words change. Okay, next one will be, alright, words yang tidak berubah. Okay, ada setengah verb, okay, ataupun action, bila dia berubah jadi past tense, dia tak berubah langsung. Okay, I'm going to show you, I'm going to explain to you again. Okay, tengok betul-betul . Ini perkataan asal dia. Faham? Ini main. Ini telah bermain. Dia berubah tambah ed. Ini makan. Ini telah makan. Ini cut apa? Potong kan? Ini potong. This one is telah potong. Okay? So you have to know the difference. Okay, so past tense ada 3 cara. Perkataan tu bukannya kau boleh ikut suka kau nak tukar. Okay, eat ni tambah ed lah, bukan macam tu. Okay, ada yang berubah, ada yang tambah ed, ada yang tidak berubah. But you know this already. Okay, I'm just revising to you. You already learned this last year, 2 years ago. Kamu dah belajar benda ni. So it's not a big deal.
and Captain pun dah ajar dalam kelas. So supposedly you don't have any problem. Next one, okay, we're going to look at present tense. Okay, present tense is very easy. Present tense, ramai yang ingat present tense tu sekarang, sebab dia ingat present tu sekarang. So present tense sekarang. No, it's not really like that. Okay, present tense, alright, dia sebenarnya, okay, kamu anggap macam ni lah. Okay, selalu berlaku, sekarang dan selalu berlaku. Okay, macam mana tu? Macam mana sekarang tu? Okay, sebenarnya present tense ni kita pakai untuk dialog. Bila kita menyuruh orang membuat sesuatu, kita pakai present tense. But you don't worry about that. Yang tu nanti dulu, I will explain in a different video, ataupun I will explain in a different session. Okay, sekarang ni kamu anggap je selalu berlaku. Kita anggap, kita fahamkan yang ini dulu. Sebab bila kita buat ayat, okay, present tense tu akan jadi benda yang selalu berlaku. Right? So selalu berlaku ni macam mana? Macam mana word dia? Dalam kurungan ni kan. Ini semua present tense. Present tense ni maksudnya the verb is dalam bentuk asal. Okay, dia tidak berubah bentuk. Dia tak payah tambah ed, tak payah tambah ing, tak payah tambah n ke s, en ke apa ke, tak payah tambah apa-apa. Dia dalam bentuk asal. So that is present tense. Now present tense dia ada dua jenis. Satu ialah bila orang yang membuat. Mana orang yang membuat ni kan? Ali who. Okay, bila orang yang membuat itu satu, ataupun orang yang membuat itu ramai. I'm going to put ramai ya. Allah, I'm going to put ramai. I'm not going to put many so that you will know. Okay, alright. So for example, let's start with satu ni Ali lah. Okay, ramai ni kita buat my brothers, for example. Okay, alright. So bila dia Ali, okay, we're going to use the verb play, because play is very easy lah. Okay, so play. Okay, sini pun play. Ini memang betul dah. Ini ialah in the present tense. Tapi dia berbeza untuk ramai dan satu. Bila dia seorang, kamu kena tambah S. Right? Bila dia ramai, kamu tak perlu tambah apa-apa. Okay? Ali plays, my brother play. Alright? So, that is the format. Alright. Okay, let's complete the sentence so that you can see better. Okay, so Ali plays. Bila present tense, masa dia masa yang selalu. So I'm going to give something like every. Oh, sorry. Every. Allahu Akbar. Sekejap ya. Okay, every day. Okay, setiap hari. Itu salah satu contoh dia masa yang berlaku selalu. Okay, my brothers play boleh juga jadi every Monday. Tapi jangan pula kamu ingat mesti ada every, tak semestinya. Dia boleh juga jadi all the time, boleh juga jadi frequently, boleh juga. Faham? Dia merujukkan kepada masa yang berlaku selalu. Okay, ataupun boleh jadi bukan selalu macam every time, tak. Selalu, setiap hari Isnin, setiap masa dia free. All of that is perkara yang selalu. Nak faham macam mana? Faham makan macam ni. Okay, dia macam rutin. Okay, dia macam rutin. Anggapkan macam tu, so that it will be easier for you to understand. Okay, benda-benda yang perkara macam rutin ni, kita gunakan present tense. Okay, alright. So let's move on to the other one. The other one, kita dah tengok past tense, masa yang telah berlaku. Oh, kejap, I forgot to put the time here for past tense. So contoh masa ialah yesterday, ataupun boleh juga jadi last Monday, ataupun last week. And then boleh juga jadi, okay, paling dekat masa dia 5 minutes ago pun boleh. Alright, it can still be like that. Put a bullet here so you can see better. As well as this one, let's put a bullet there. Alright, let's pull the bullet to the side. Oh, sorry. Okay, it is a bit small, isn't it? Where should
font. Problem is you might not be able to see it clearly, but no worries. I can still do something with it. Let's see how much can we do. All right, 16 should do well. Okay. Right, and then I will zoom in like that. Yeah, that's better. So you can see better. Okay. All right. Pasal ini 16. Okay. Alright, never mind about that. Okay. So let's move on. So we have present tense, okay, benda yang berlaku selalu, and then we also have past tense, benda yang berlaku dahulu. Okay. Now we're going to look at future tense. Okay. So from the name future tense, you already know that future tense ni dia merujuk kepada masa yang akan okay, in the future lah kan. Alright. So future tense is very simple. Why is this not happening? Right. Alright. Okay. I already lost my one here. There you go. Okay. Alright. So we have that. Okay. So future tense. Okay. Yang ini ialah masa yang akan berlaku. Yang ini, this one, okay, selalu berlaku. Ini telah berlaku. Ini akan berlaku. Right? Let's reduce the font to 16, and then we add a bullet, and then we pull the bullet to this. Whoa. Let's just pull the bullet right here. That's better. Okay. Alright. So future tense, okay, bila kita cakap benda yang akan berlaku, okay, dah ada dalam nama tu kan. Contoh macam kamu nak kata yang kamu main, tapi bukan sekarang, nanti masa pukul 5 petang ke, contohnya macam tu lah. Okay. So kamu akan cakap macam mana? Kamu akan cakap, saya akan bermain nanti pada pukul 5 petang. Okay, example like that. So apa yang kamu gunakan di situ is that kamu gunakan perkataan akan. Betul? Alright. So in English is the same thing. Okay, for future tense kita akan gunakan perkataan akan yang kita gabungkan dengan perkataan dalam bentuk asal, and dia jadilah, contohnya play. Play ni main. So kita ambil akan. Apa dia akan? Will. Will play jadi akan bermain. Okay, ada satu lagi perkataan sebenarnya yang masuk dia akan. Shall. Shall play. Simple. Play ni tak payah nak ubah-ubah. Jangan nak tambah es lah, apa, ing lah, whatever. You don't need to do that. Okay, you only have to put in will ataupun shall dan tulis dengan perkataan asal tu, the verb. Alright. Kalau nak main, will play, shall play. Kalau nak makan, will eat, shall eat. Kalau nak tidur, will sleep, shall sleep. Okay. Now, will dengan shall dua-dua maksud dia akan. Tapi apakah beza will dengan shall? Alright. I'll explain to you. Okay. Will ni maksud dia akan buat sesuatu. Okay. Shall ni pula maksud dia akan cuba sedaya upaya untuk membuat sesuatu. Alright. Nampak tak ada beza dia kat situ? Apa beza dia sebenarnya? Will tu sekali lagi kat bercakap, will akan membuat sesuatu. Shall akan cuba sedaya upaya untuk membuat sesuatu. Secara tak langsung, okay, I'm gonna write it down here. Apa yang berlaku kat sini ialah niat dia kuat. Betul? Dia kata, saya akan cuba sedaya upaya untuk siapkan kerja rumah malam ini juga. Satu lagi, saya akan siapkan kerja rumah malam ini juga. Lain kan? Bila kamu dengar seorang budak cakap, saya akan siapkan kerja rumah malam ni, kamu kata, okey, dia akan siapkan kerja rumah malam ni lah. Tapi bila ada budak kata, saya akan siapkan kerja rumah malam ni juga, maksudnya apa? Oh, memang dia serius lah tu. Maknanya nak kena hantar esok tu. Maknanya dia memang akan cuba untuk siapkan malam ni. Bila macam tu, mana satu yang kamu rasa akan confirm berlaku? Kamu akan fikir yang niat dia kuat, yang cakap saya akan cuba sedaya upaya juga. Yang itu akan confirm berlaku. Nah, beza dia ialah dini. Yang ini akan buat, yang ini akan cuba sedaya upaya untuk membuat. Change this. Akan cubalah AC ya. Okay. Yang ini akan sahaja. Alright.
So this one is stronger, this one is biasa. Bukan lemah, biasa. Akan main, yang bawah ni akan cuba sedaya upaya untuk main. Okey, bila macam tu, bila niat dia kuat, ingat niat tau, dia niat yang kuat. Bila niat dia kuat, datanglah satu soalan. Apa soalan dia? Siapa yang tahu niat seseorang selain daripada Allah, selain daripada Tuhan? Siapa yang tahu niat seseorang? Very good question, right? Orang yang tahu niat seseorang ialah orang tersebut. Tak ada orang lain. The person himself ataupun the person herself will know whether he or she akan cuba sedaya upaya ataupun tidak. Contoh, kapten tak boleh cakap dengan seorang budak, oh dia akan cuba sedaya upaya. Mana boleh? Kapten tak tahu niat dia macam mana, betul? Kan? Dia boleh cakap, saya akan cuba sedaya upaya. Orang lain tak boleh cakap, dia akan cuba sedaya upaya. That is wrong. Betul? Kalau cakap, oh dia akan cuba sedaya upaya untuk siapkan kerja rumah malam ni. Sekali dia mengamuk, mana ada untuk cakap pun. Aku tengok dulu, kalau dapat buat, kalau tak kau tidur, malas. Anda tahu kan? So we do not know. Alright? So because of that, sebab niat tu hanya orang tu sahaja yang boleh tahu. Okay, maksudnya orang yang boleh pakai dengan shall ni ialah I ataupun we. Okay? I ataupun we. Tapi untuk ni semua boleh. Okay? I boleh, we boleh, you boleh, he boleh, Ali boleh, she boleh. Okay? Semua boleh. Tarik sikit. Allah, kenapa jadi macam tu? Tarik sikit. Sepuluh selesai. Kita nak besarkan dia punya ni. Yes, like that. Alright. So it's a bit bigger. Something is wrong somewhere. Okay, like that. I think that would be better. Tell you what. Sekejap, give me a moment. Distribute columns. Okay, that better. I'm going to pull this to this side of it. Alright. Okay. So untuk will ni boleh jadi siapa-siapa, boleh pakai untuk siapa-siapa. Orang dia tu boleh siapa-siapa pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau shall, dia mestilah I ataupun we sahaja. Tak boleh orang lain. That is the rule. Faham? Okay. Alright. So bila dia future tense, okay, masa dia mestilah future akan berlaku, masa mestilah masa hadapan. Allah, salah taib dah. Tomorrow. Okay. Example, tomorrow. Okay. So tomorrow is masa hadapan. Ataupun dia boleh jadi paling dekat, later. Later pun boleh juga. Tak ada masalah. Alright. So there we go. Okay. Simple, straight to the point. I think it should be very easy for you to understand. Kalau kamu rasa kamu tak faham bahagian ni, please WhatsApp me or contact me. Alright. I belum bagi number lagi kan. So nanti kan I will put my number in the Google Classroom. Somebody please share the number to the group, ataupun kalau tak, dekat dalam group kelas tu tanyalah Cikgu Anissa, cikgu kamu. You get my number and then you can contact me if you don't understand anything. Okay? Alright. So, let's move on to the next part. Okay? I'm going to teach you the other three. Okay? Diorang punya kembar. Alright, so how? Okay, so this part, and tadi ke atas tu semua, okay, present tense, past tense, future tense, setiap satu ni dia ada dia punya kembar. Dan kembar dia datang dalam bentuk continuous. Okay? Betul ke ejaan tu? Let me check. Yes, it is. Wait. I have to change the font first. Lowercase. Salah ejaan. There you go. See? Captain pun boleh salah eja. Captain pun jadi sendiri sebenarnya. Okay. Alright. Continuous. Okay, apa maksud continuous? Kamu kena faham dulu. Continuous ni maksudnya ialah sedang. Okay. Dan macam mana dia labelkan sedang ini ialah dia labelkan dengan ing di belakang perkataan tersebut. Okay. Like that. So dia ada perkataan dan belakang dia ada ing.
Example like play. So playing maksudnya sedang bermain. Kita ambil apa lagi? Eat. So eating, sedang makan. Cut, cutting, sedang potong. Okay? It's like that. Now, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu sedang ni sedang bermain. Habis lah kan? Biasanya kita gunakan perkataan sedang tu untuk perkara yang berlaku sekarang. Tapi dalam bahasa Inggeris, it's not like that. Perkara yang sedang berlaku boleh juga sedang berlaku sekarang, boleh juga sedang berlaku dahulu, boleh juga sedang berlaku akan sedang berlaku pada masa hadapan. Okay, macam mana? Sabar. I will explain one by one. So we look at the most easiest one first. Okay, alright. We look at present continuous. Okay, alright. So present continuous ni apa? Sedang. Alright. Okay, sedang berlaku sekarang. I'm going to change this into lowercase so that it looks better. Okay, present continuous sedang berlaku sekarang. So bentuk dia macam mana? Bentuk dia ada 3. Dia ada untuk seorang, dia ada untuk ramai, dan dia ada untuk I saya. Okay, apa masalah ni? I think I have to change my mouse. Alright, let's start it. So first we have one. Alright, and then kita ada ramai. Okay, and then kita ada I. Itu I bukan satu I. Wait, I change the font lah so that you can see better. Comic Sans. Yeah, it's better. Oh, but it's a bit bigger. So maybe we have to oh yeah, because of this one tadi kan. Okay. Control A. Let's do it all in 16. And then we do this. My dears. Alright, now you can see better. Betul. Zoom out a bit. Okay, alright. Okay, so let's focus on this part. Focus here. Okay, present continuous sedang berlaku sekarang. Let's put this to this side a bit. Mana dia punya BS internet naik? Yes, there you go. Allah. Okay, macam tu. Alright. Alright, okay. So sedang berlaku sekarang. I think I can reduce the font a bit. Just a wee bit. Okay, I'll just do like that lah. Better. Okay. Present continuous sedang berlaku sekarang. Now, kita tengok dekat dia punya verb dulu. Okay. So kita ambil play lah. So play senang. Alright. So kita tahu continuous sedang berlaku. So kita tambah ing, dia jadi playing. Nah, untuk seorang dia akan jadi is playing. Untuk ramai dia akan jadi are playing. Untuk I dia jadi am playing. Kenapa kita asingkan I? Because I dia lain. I, walaupun I itu seorang, kita tak boleh guna I itu sebagai I is playing. Salah. Macam you juga. You tu walaupun awak, kamu seorang kan, tapi kamu tak boleh cakap you is playing. Is wrong. You tu kena guna macam untuk you are playing, because this special kan, I already taught you that. Okay, I dengan you is are special, right? Okay, so contoh satu ialah, let's say Amy is playing. Okay, and then my sisters are playing. I lah, memang tak ada perkataan lain, tak ada ni, memang specific to that. Alright, there you go. Okay, so you see the 3 types. Dia berubah dekat sini sahaja. Kenapa dia berubah kat situ? Sebab ada sebab tu. Okay, I will tell you in a moment. Alright, it's not happening. There we go. Alright, so here it is. So Amy is playing. Maksudnya Amy sedang bermain sekarang untuk satu. Okay, my sisters are playing. My sister sedang bermain sekarang untuk ramai. Okay, I am playing.
Saya sedang bermain sekarang untuk I. Nampak? Okay, so it's like that. So, memandangkan dia sedang berlaku sekarang, maksudnya masa dia tu mestilah masa sekarang. Masa sekarang ni, right now. Okay. Ataupun at the moment. Okay. Ataupun now. Okay, just like that. But, okay, tetapi kebiasaannya bila orang menulis dalam bentuk present continuous, perkara yang sedang berlaku sekarang, orang takkan cakap, orang takkan sebut masa. Faham? Sebab dia macam tak perlu. Contoh tengok Okay, Amy is playing right now. Amy sedang bermain sekarang. Sebab dalam ni dah ada dah sedang bermain sekarang. Faham? Sedang bermain sekarang. Nampak? So dia macam lewah, tak perlu. Tapi bukannya ayat ni salah, ayat ni betul. Cuma biasanya kalau kamu jumpa ayat yang Amy is playing, my sisters are playing, I am playing, I am eating, she is waking up, he is running. Maksudnya apa? Maksudnya benda tu sedang berlaku sekarang. Tak perlu dia nak tulis he is running right now, baru kamu nak faham benda tu sedang berlaku sekarang. Okay? So biasanya dalam petikan kalau kamu nampak Abu is cooking fish, maksudnya apa? Abu sedang masak fish sekarang. Sekarang maksudnya bukan masa kau baca tu. Sekarang masa dalam cerita tu. Okay? Benda tu sedang berlaku. Alright, so that is present continuous. Okay, let's continue with the next one. The next one is past continuous. Okay. Past continuous pula. Okay, sedang berlaku dahulu. Okay, sedang berlaku dahulu. Okay, so kamu nak kena faham dulu macam mana konsep dia. Bila kita cakap perkara yang sedang berlaku dahulu, macam tak logik. Kalau dah sedang berlaku, sekarang lah. Apa salah pula sedang berlaku dahulu? Saya sedang makan dahulu. Macam pelik je bunyi dia kan? Okay, sebenarnya tak pelik. Okay, kenapa kita rasa janggal? Sebab kita tak faham dia punya situasi dia. We don't understand the situation. Okay, kita bukan selalu sebut perkara yang sedang berlaku dahulu. Biasanya kita sebut perkara yang sedang berlaku dahulu ni ikut kepada situasi. Okay, contoh situasi dia ialah, okay, kamu di balai polis, kamu sedang melaporkan tentang rumah kamu dipecah masuk contohnya. Okay, ada pencuri datang pecah masuk rumah kamu malam semalam. Jadi kamu pergi ke balai polis, kamu membuat laporan. Jadi bila polis tu tanya, okay, apa yang berlaku, cerita balik apa yang berlaku. Jadi kamu pun ceritalah dengan pegawai polis tu. Kamu cakap, semalam semasa saya sedang tidur, 2 orang lelaki telah pecah masuk rumah kami dan mencuri beberapa barang di dalam rumah kami. Betul? Okay, ayat itu betul, semuanya betul. Tapi kamu tak perasan kan, dalam ayat tu kamu cakap semalam semasa saya sedang tidur. Dalam ayat tu, sedang tidur tu, adakah sedang tidur sekarang? Tidak. Sedang tidur tu, dia perkara yang berlaku dalam cerita itu, dan seluruh cerita itu telah berlaku semalam. Nampak? Nampak sekarang? So, in certain situation, you need to write sedang berlaku. You need to write something is happening. Okay? Continuous, sedang berlaku, but bukan sekarang, dahulu. Biasanya bila kamu menceritakan tentang sesuatu yang telah berlaku, so you might need to use past continuous. Kamu pula, bila kamu akan pakai benda ni, kebiasaannya kamu akan pakai dalam esei kamu. Esei kamu tu kadang-kadang kamu boleh tulis tentang perkara yang sedang berlaku pada waktu tersebut dahulu, in the past tense, but you use past continuous. So beza dia tak ada banyak. Masa dia masih lagi sama. Sini masa memang lain. Ini sekarang, ini selalu kan. Ini ni dahulu, ini pun dahulu. Cuma yang ini sedang berlaku dalam cerita tu, ini telah berlaku sahaja. Faham? Alright. So let's look macam mana bentuk dia. Kalau kamu boleh faham konsep tu, then you shouldn't have any problem, because dia punya bentuk dia sangatlah mudah. Kenapa Captain kata mudah? Dia sebiji macam present tense, cuma dia berubah sedikit lah. Alright, so I'm going to show you how dia berubah. Okay, I'm going to put this a bit to the side, just a bit more.
supaya benda tu naik. Yes, there you go. Alright. Okay. Okay, so here kat sini yang present tense tu Amy is playing right now, betul? Untuk past continuous dia akan jadi Amy was playing right now. Benda tu jadi is tu berubah jadi was. Okay? Alright, untuk ramai pula tu dia berubah jadi were. Okay, my sisters were playing at the mall. Bukan right now, sorry. Yang ni kena ubah. Okay, yang ni semua masa-masa yang tu kan. Yang ni kena ubah. Okay. Amy was playing. Amy sedang bermain dahulu. My sisters were playing. Okay, kakak-kakak saya ataupun adik-adik perempuan saya sedang bermain dahulu. Untuk I pula dia jadi was. Kenapa dia sama macam satu tu? Iya sayang, dia memang sama. Okay. Tapi Captain buat asing, iyalah nak bagi tunjuk I supaya kau nampak I tu kan. Itu saja. But of course it's the same thing. You were. Okay. Kalau you were, sebab kat sini you are kan. Kat sini you were. Again, I dengan you special. Don't forget that. Alright. So Amy was playing. So masa dia macam mana? Masa dia samalah macam past. Sebab dia perkara yang sedang berlaku dahulu. So masa dia pun masa dahulu. Yesterday. Okay. Ataupun just now. Ataupun last week. Boleh. Okay. Hari tu ada orang, somebody ask me, semalam bukan last day ke Captain? Somebody ask me. No, semalam bukan last day. Semalam yesterday. Alright. Okay, so that is past continue was. Alright. So it's not that difficult. You just have to understand what is past continuous. Itu sahaja. Never mind, kalau kamu rasa masih lagi confused, apa ni Captain, tak faham. Kau tengok dulu benda ni. Okay, kau fahamkan dulu dia punya bentuk dia macam mana. Faham? And ini akan menjadi nota kamu. Kalau tak silap Captain pernah bagi. Tapi kalau kamu tak dapat nak cari balik nota tersebut, please copy this down in your book mana-mana lah, supaya kamu dapat nota tu. Alright? Okay, so the final one, future continuous. Alright? So apakah maksud future continuous? Okay, sedang berlaku. Okay, akan sedang berlaku ataupun change that. Sedang berlaku pada masa hadapan. Okay. Alright. Sedang berlaku pada masa hadapan. There we go. Alright. So this is another one juga. Okay, yang kamu akan rasa macam dia tak berapa nak logik. Sebab macam mana dia boleh sedang berlaku pada masa hadapan? Benda tu it's weird lah kan. Sebab bila kita kata sedang berlaku sekarang boleh faham, sedang berlaku dahulu boleh faham juga, sebab di dalam cerita. Okay, bila kamu menceritakan sesuatu, kamu menceritakan perkara yang sedang berlaku dahulu, it makes sense. Tapi kalau sedang berlaku pada masa hadapan, benda tu belum berlaku lagi kot, macam mana kita tahu dia sedang berlaku kan? Okay, sekejap minum air sekejap. So, macam mana bentuk dia? Bentuk dia macam ni sebenarnya. Okay, bukan bentuk, sorry. Macam mana konsep dia, nak faham macam mana future continuous ni? Future continuous ni, okay, sebenarnya kamu belum belajar lagi ni. Kamu akan belajar bila kamu tahun 6 kalau tak silap. I'm not so sure, I tak pernah ingat kamu belajar ke tidak masa kamu year 5. But never mind, I will teach you straight away, because it's simpler if you can understand. Kamu boleh belajar awal, nanti kan bila kamu belajar benda tu, it should be a bit easier lah. Okay, so future continuous, sebenarnya kita tahu continuous tu sedang berlaku, future ni pada masa hadapan. Okay, situasi dia macam ni contoh dia. Okay, Captain akan tunjukkan apakah beza future tense dengan future continuous. Okay, contoh, esok kamu ada game bola. Contohnya lah, kamu akan main bola esok, and kamu akan main pada jam 10 pagi. Okay,
dan benda tu akan habis pukul 11 pagi. Okay, contoh ingat So kamu main bola esok pukul 10, habis pukul 11. Jadi hari ni kawan kamu tanya, esok kau buat apa esok kau free tak pagi, kau buat apa lepas tu kamu cakap, esok aku akan main bola. Okay, nampak? Esok aku akan main bola, esok saya akan main bola. Maksudnya apa? Maksudnya itu ialah future tense. Kamu cakap esok saya akan main bola. Kamu tak cakap pukul berapa, kamu tak cakap masa bila. Kamu cakap esok saya akan main bola. I will play football tomorrow. Alright? Nampak? Okay, macam tu. Now, Kapten ubah balik situasi dia. Situasi sama, Kapten ubah soalan kawan kamu tu. Kawan kamu tanya macam ni pula. Dia kata, bro, esok kan pukul 10.30 ada ni ada apa, ada movie best nak tengok. Kau tengok kat wayang. Jom kau nak ikut pukul 10.30 kita tengok movie tu. Nampak? Kawan kamu ajak kamu pergi tengok wayang pukul 10.30. Kamu ada match bola pukul 10, habis pukul 11. Betul? Jadi kamu dapat pergi tak? Tak dapat pergi kan? Tapi bila kawan kamu kata 10.30 esok kau free tak? Jom ikut aku tengok wayang. Kau nak cakap apa? Kamu akan cakap 10.30? 10.30 tak free weh. Sebab sepatutnya 10.30 tu aku duk main apa, tengah masih lagi sedang main bola tu. Pukul 10 start, pukul 11 habis. Jadi 10.30 tu tak free tu, tengah main lagi tu, mesti half time masa tu. Contoh gitulah. Okay. So di situ, sebab kawan kamu tanya masa pukul berapa free ke tidak, kamu terpaksa menjawab 10.30 tu tak free. Sebab 10.30 tu kamu sepatutnya sedang membuat sesuatu. Nampak? That is future continuous. Kamu menceritakan perkara yang sepatutnya kamu sedang buat pada masa hadapan. Kenapa tak boleh cakap future tense saja? Kenapa kena pakai future continuous? Dia tengok kepada keadaan tadilah. Okay? Keadaan pertama tu kawan tanya, esok kau buat apa? Esok aku main bola. Keadaan kedua, esok 10.30 free tak? Kamu bukan main bola pukul 10. Kamu tak mula main bola 10.30. Kamu mula pukul 10, habis pukul 11. Dia tanya pukul 10.30. Jadi kamu cakap 10.30 tu saya sedang main bola. Sedang main bola. Sepatutnya sedang main bola. Belum habis lagi. Habis pukul 11. Mula pukul 10, habis pukul 11. 10.30 buat apa? Sedang main bola. Jadi dalam situasi tu, kamu terpaksa cakap sedang main bola. Itulah dia future continuous. Okay? Kalau masih lagi ada yang tak faham, never mind. Okay, belajar dulu. You can PM me later ataupun apa. Nanti kita akan tengok later on bila kita buat kerja apa semua, we will look at some examples. Okay. But right now untuk video ni dan masa ni kamu takkan buat kerja untuk future continuous rasanya. Okay. Kalau tengok buku tadi dia lebih kepada future tense. But never mind, I'm just going to teach you the whole 6 tenses ni because this is very important. Okay. Alright, so macam mana bentuk dia? Bentuk dia sama macam yang di atas ni. Okay, dia sama macam yang di atas ini. Cuma ada cuma juga. Cuma dia ada tambahan. Kalau kamu tengok dekat yang future tense ni, ada sesuatu yang kurang. Betul? Apa yang kurang di sini? Okay, yang kurang dia ialah sini kena tambah ing dan sini kena tambah be. Okay, sini kena tambah be, sini kena tambah ing. Okay, nampak tak? Alright. So yang kita tambah sebenarnya ialah shall be dengan will be. Okay. Alright. It's like that. Oh, I have to kurangkan font lah, sebab yang bahagian ni terlalu panjang. Kejap, kita kecilkan sikit. Kita buat 12. I hope you can see, my dear. Okay. Okay, zoom a bit. Alright, should be a bit better lah. Okay. Okay, I just put this to this side a bit. Tak boleh tarik lah. Okay. So kat sini ni sama macam kat atas tau. Will be playing. So will be ni hanya boleh pakai untuk will be ni boleh pakai untuk semua. Sebab apa? Sama macam will kat atas ni. Yang ni maksud dia akan buat sesuatu kan. Sini pun sama juga. Akan sepatutnya sedang membuat sesuatu.
So I, we, you, he, Ali, she, semua boleh pakai will be playing. Okay, will be lah. Yang di sini pula shall sama macam kat atas, akan cuba sedaya upaya. So hanya I dengan we sahaja. Okay. Alright. Oh, I forgot to tambah. Tapi tak apalah, biarlah. Okay. So masa dia pula samalah. Masa dia samalah. Masa pada masa hadapan, because dia future continuous. Alright. Okay, so I think it should be clear for you. Okay, shouldn't be too much confusing. Alright, this should be easy for you. And if you rasa benda ni susah nak faham, you can contact me dekat Google Classroom ataupun PM me personally ke apa ke. Nanti I will put my number in the Google Classroom. Okay, understand kan benda ni dulu. Kalau kamu rasa kamu hilang nota yang dulu Captain bagi, kamu boleh salin balik nota ni. I will also upload this into the Google Classroom so that you can copy it down ataupun just keep it in your notes. Alright. And nanti Captain akan bagi kerja pada hari Rabu minggu hadapan, kerja yang berkaitan dengan tenses. Okay. Alright. Okay, I think that's all for today. If you have any more problems or whatsoever, please contact me. Alright. I think that's all. Okay. Take care. Stay at home. Don't be naughty. Stay safe. Alright. That's all for today. Assalam.